David Rowley saya rasa perlu buktikan kepada penyokong yang beliau layak untuk berada dalam first 11. Yes, kena buktikan lah. Pasal 7 game main tak ada satu, orang kata dia satu gol je lah. Dia punya contribution itu tak banyak. Betul. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to DPP Studios bersama saya Miro Aiman Dan saya Tun Teja di dalam segmen Analisis DPP untuk perlawanan Liga Super yang ke-7 melibatkan Penang FC dan juga Melaka United FC. Masa penuh 90 minit, Penang berjaya membawa pulang 3 mata penuh dari bumi hantu. Saya nak bagi Tun komen dulu untuk game malam tadi. Macam mana Tun? Game yang sangat mendebarkan, sangat keluh kesah. Jantung hilang, jatuh ke mana pun tak tahu. Pertama-tama di 20 minit yang terakhir lah, macam-macam kena press ni. Kita sembang pasal Penang dulu. Lepas tu baru kita sembang pasal Melaka. Alright. Penang, first half Penang punya gameplay sangat-sangat mencemaskan. Yes. Kita boleh nampak Penang memang lambat settle down untuk game malam tadi. Apa komen Tun untuk gaya permainan Penang malam tadi? Itulah, Penang dia macam tak confident pada start game tu. Sangat berhati-hati, tapi itulah membawa pada sebab Melaka dia press. Dia main tight, sangat tight. Dia press sampaikan kita tak dapat ruang untuk menyerang, dan tengah pun tak dapat bola untuk menyerang, hantar bola ke atas lah. Sehingga kan hampir melakukan kesilapan. Kesilapan dah buat dah. Hampir gol lah. Hampir gol. Bola yang kena palang. Yang kena palang tu. So, siaran untuk game yang akan datang ni kena settle down cepat lah. Seminit 2 minit kan gugup, lepas tu settle down cepat. Mungkinkah disebabkan oleh faktor kemasukan penyokong semula ke stadium? Mungkin lah, sebab dah lama kan tak ada sorakan penyokong. Kena pula first game yang ada penyokong ni, Penang away. Betul. Dengan sorakan padu oleh penyokong-penyokong Melaka United. Jadi saya rasa mungkin gugup. Tapi kena cepat settle down lah. Kena cepat settle down. Kalau tak, kalau tadi gol tadi yang kena tiang tu, kalau gol tu susah juga ini. Cerita dia akan jadi lain. Cerita dia akan jadi lain. Casa Grande is back. Yes. Itu saya boleh katakan untuk game malam tadi. 2 gol jaringan daripada Casa Grande berjaya menutup mulut pengkritik. Macam mana? Macam ni Casa. Okey. Apa pandangan Tun terhadap prestasi Casa Grande untuk game menentang bekas pasukan beliau, Melaka United? Ya, sebelum start Liga Super pun ramai yang mengkritik, katanya dia ni taraf Liga Perdana aja. Liga Super bukan demi taraf. Walaupun baru 7 game, masih panjang lagi, ada lagi 20 lagi dalam beberapa game lagi. Tapi dengan 2 perlawanan 3 gol, saya rasa Casa Grande berada dalam jalan yang betul lah, dalam on track lah orang kata. Saya rasa sebab sebelum ni saya pernah cakap dengan kawan-kawan, saya cakap Casa Grande ni hilang punca sebab masa dia datang Penang, kena PKP, tak boleh nak training. So bila dah start training seminggu, Liga start, dia tak jumpa punca lagi. So bila dah 2 minggu yang rehat baru ni, masa tu lah dia push balik. Dia dapatkan balik momentum, dan hasilnya dalam 2 game ni 3 gol. 2 game 3 gol. Satu persembahan yang agak menakjubkan. Macam sebelum ni lah. Sebelum PKP ataupun sebelum cuti 2 minggu, kita boleh nampak perbezaan yang ketara daripada Casa Grande. Hasil yang ditunjukkan oleh beliau di atas padang. Ya. Betul tak? Kemudian saya nak sentuh lagi sekali. Saya sebenarnya tak mau sentuh dah player ni, tapi disebabkan oleh terlalu banyak komen di media sosial yang mengatakan tentang player yang memakai jersey nombor 55 David Rowley. Abang Misai kita. Itulah, saya rasa dia bermain tanpa arah. Selalu sangat hilang dia punya position. Sebab ada satu serangan yang saya ingat, masa tu Casa Grande dah ke belakang. Sebab dia pass dekat kita punya flanker masa tu, Amir kalau tak silap. So bila bola tu nak cross, tak ada orang kat depan. 2 saat 3 saat barulah Rowley tu datang lambat. Sebab Rowley ni dia box to box midfielder. And so kalau kata Casa Grande dia ke belakang, Rowley dia kena bantu dia hadapan lah. Begitu juga bila kita nak buat build up lah. Bila dapat kat Rowley, bila ada player member dah buat ruang, dah buka ruang buat larian, minta bola. Yes, dia nak passing juga kat belakang. So saya rasa Rowley ni kena improve lah dari segi dia punya vision. Mungkin dia boleh buat extra training, sebab rugi lah. Pasal dia ada nama dan saya rasa dia boleh main. Cuma
dalam 7 game ni, boleh kata semua game dia lost. David Rowley saya rasa perlu buktikan kepada penyokong yang beliau layak untuk berada dalam first 11. Yes, kena buktikan lah. Pasal 7 game main tak ada satu, orang kata dia satu gol je lah. Lepas tu satu gol debut. dia punya apa-apa kata, dia punya contribution tu tak banyak. Betul. Kemudian seorang lagi player macam biasa, saya tak payah nak cakap banyak, Al-Hafiz Harun. Al-Hafiz, yes. Satu sumbangan yang agak besar pada malam ni, walaupun beliau tak berjaya menjadikan gol, tapi ada gol contribution daripada beliau. Ya, satu assist dan satu gol contribution. Betul. Unbelievable. Unbelievable. Yes, I can speak English also. Itulah Al-Hafiz. Saya rasa kalau orang dah kereau-kereau, mainlah Harimau Melaya, mainlah Harimau Melaya, boleh ikut pasal dia punya work rate dia, dan bila dia dapat bola tu kita rasa macam confident untuk dia pergi ke depan dan buat placing bola ke, dia boleh buat benda-benda macam tu. Lepas tu debut Brian C. Yes. Selaku penjaga gol baru Penang FC untuk musim ni. Mula ingat tu tukar coach tu ingatkan nak tukar tactical kan. Rupanya Sam injured masa hujung first half dia injured. Ankle tak salah. Itulah yang dia bertembung dengan Sonny Norde. Sonny Norde tu. So performance Brian C bagi saya best. Walaupun dia bolos satu, tapi kalau tengok bolos tu pun chances tu pun fair lah, 50-50. Bola tu pun memang walaupun guna kepala tapi macam rembat bola. Dia punya kelajuan bola tu. Laju dan padu. Tapi kalau kita tengok dia punya save dengan ada free kick tu dia save. Last minute punya save pun walaupun muntah, bagi kita punya jantung ni hilang selama 2 minit. Jantung hilang ke jantung stop? Jantung ni ke belakang. Dia pergi kat paru-paru. Tapi good performance lah by Brian C. Sebenarnya saya nak tengok Brian C ni dalam marah, tapi disebabkan Sesmoville pun menunjukkan prestasi yang sangat baik. So inilah peluang Brian C menunjukkan prestasi. So saya rasa kalau lepas ni Sam injured pun tak risaulah kalau Brian C keeper, bagi pendapat saya lah. Alright, saya rasa untuk game malam tadi, walaupun kita menang, tapi secara keseluruhan gameplay kita agak kelang kabut berbanding dengan game-game sebelum ni. Ya. Setuju tak dengan apa? Saya setuju. Lepas Casagrande dapat gol yang kedua, lepas itu kita bukan tak mau menyerang, saya nampak cubaan untuk menyerang tu Penang ada, tapi dia jadi kalut. Jadi passing pun kalut, dia jadi terburu-buru nak buat serangan, menyebabkan Melaka dia ambil kesempatan tu dan menekan Penang sehingga 2-1, sehingga Nikolai tu tanduk gol. Lepas tu tekan lagi sampailah habis whistle. Itulah game mendebarkan lah jantung ni. Jangan cerita lah. Saya rasa dalam 7 game Liga Super ni, game yang lawan Melaka ni yang paling mendebarkan. Mendebarkan, betul. Itu yang kita nak dengar. Alright, kita nak cerita daripada side Melaka United pula. Melaka United, apa yang saya perasan daripada first half lagi, player-player Melaka United ni buat man to man marking terhadap player-player Penang. Sebab kita tahu dalam positioning kita ada man to man marking, kita ada zone marking. Jadi saya tengok bila man to man marking tu menyebabkan player Penang sangat susah nak bergerak. Kita boleh puji work rate daripada player-player Melaka sampai ke minit 90 tambah 4. Walaupun masa dah nak habis, tapi players team menunjukkan tahap fitness yang tinggi. Ya, betul. Kemudian second half, selepas daripada Casagrande score gol kedua, saya boleh katakan Apek memang relax lah. Kalau sebab ada Mami kat situ dia boleh ambil, dia boleh tunggu 3 minit, dia boleh kena dulu, betul basuh pinggan tu. Dah kata relax, memang relax. Boleh dikatakan lepas pada gol Casagrande tu tak ada shot daripada Penang. Betul, tak ada shot. Saya keseluruhan kalau kita tengok gameplay, saya rasa yang kalau dari segi gameplay lah, bukan dari segi jaringan, perbandingan gameplay Melaka menang. Setuju tak? Ya, saya setuju. Sebab ditekan mereka menekan dan Penang ditekan. Sepatutnya kalau game yang macam tu Melaka boleh menang. Betul. Tak pun sekurang-kurangnya boleh seri. Tapi nasib baiklah disiplin daripada defense juga. Betul. Latik pun masuk. Dia tak pernah main defense midfielder sebelum ni dengan Penang. Tiba-tiba tukar ngacong main defense midfielder. DMF, lepas tu naik sampai ke atas. Naik sampai ke atas. Saya ingat dia boleh score kot. Baguslah, disiplin yang tinggi.
Alright, so kita nak tengok statistik perlawanan untuk malam tadi. 90 minit tamat perlawanan, Penang FC menang dengan jaringan 2-1 hasil daripada Casa Grande. Untuk shot, Melaka United berjaya mencatatkan 14 shot secara keseluruhan dan 8 shot on target, manakala Penang FC pula berjaya mencatatkan 7 shot dan 5 shot on target. Tapi untuk shot efficiency, Penang berjaya memperolehi 40% dan Melaka United hanya 13%. Untuk free kick, Melaka United mempunyai 9 free kick dan Penang berjaya mempunyai 5 free kick selama 90 minit. Untuk corner pula, ni yang best. Corner Melaka United 11 corner, Penang hanya 2, dan save daripada penjaga gol Melaka United, iaitu Apek lah, goalkeeper Melaka United berjaya melakukan 4 save, dan Penang FC 9 save, banyak ni. Dan untuk booking yellow card, Penang FC mengutip 3 kad kuning, manakala Melaka United mengutip 2 kad kuning. Offside, Melaka United 2, Penang 0, manakala foul, Melaka United 19, Penang 22. Dan secara keseluruhan ball possession, Melaka United 58%, Penang FC 42%. Jadi daripada ball possession ni jelaslah yang Melaka United menguasai perlawanan. Ada satu lagi statistik tambahan, iaitu passes completion. Pas yang berjaya dilakukan oleh kedua-dua pasukan, Melaka United mencatatkan 247 pas secara keseluruhan, manakala Penang FC hanya 214 pas. Okey, daripada game 90 minit, siapa man of the match pilihan tu, Teja? Obviously lah Casa Grande. Casa Grande? Ya, sebab 2 gol yang 2 gol yang sangat diperlukan. Casa Grande. Casa Grande. 2 game betul-betul. 2 game betul-betul. Bukan bias? Bukan bias. Casa Grande is back. Okey, jadi Casa Grande man of the match kita untuk malam tadi. Dan ada satu lagi isu tambahan yang saya nak selitkan. Alright. JC. Okey. Sebelum ni kita dah pernah upkan isu ni. Alright. Mana JC Penang? Ya. Dan katanya nak letak sponsor dulu. Tapi sekarang ni kita dah tengok JC Home dah ada sponsor. Walaupun Penang 20-30 dengan thank you frontliner. Saya tak tahulah tu sponsor daripada company apa. Mungkin daripada state. Dan JC Away tadi pun ada sponsor. Asal-asal ada tak sinar harapan untuk penyokong beli JC musim ni? Okey, daripada info yang saya dapat lah, tak saya info ni kemungkinan katanya esok pula, Khamis. Hari Khamis, ya. Ini info yang tidak saya. Siapa percaya dia tengoklah kalau kata. Tapi saya rasa pengurusan masih lagi diam 1000 bahasa. Yes, pengurusan masih lagi diam. Sepatutnya kena war-warkan dah. Pasal orang nak buat keluar duit ni. Dengar-dengar kata harga dia pun kerah juga. Tapi orang sanggup. Kerah pun kerah, orang sanggup. Saya pun nak beli 2 live ni. 2 live, selai giveaway. Selai lagi giveaway. Subscribe kalau nak. Okay, next game Penang lawan Sabah. Penyokong dah boleh mula masuk ke stadium di Stadium Bandaraya. Ramalan Tun Teja, bila dah penyokong boleh masuk dalam stadium. Kalau tadi siapa 4-1 tadi yang menang tadi? JDT menang 4-1. Kita pun boleh menang 4-0. Confirm. Pasal dengan kamu? Yes. Semua sudah. Sebab apa? Sebab kemasukan penyokong lah. Saya yakin walaupun 2000 saja yang masuk, tetapi sokongan padu oleh penyokong Penang sendiri boleh menaikkan semangat dan boleh naik share. Casa Grande boleh hat-trick. Boleh hat-trick. Okey. Jadi saya ada sikit pesanan untuk penyokong-penyokong yang berpeluang masuk ke stadium untuk game lawan Sabah nanti. Jangan lupa patuh SOP. SOP yang dah ditetapkan, ikut satu persatu. Bola-bola juga, tapi siapa yang ada peluang untuk masuk ke stadium, jangan lupa bawa sejadah sendiri untuk solat. Itu paling penting. Jangan lupa pakai face mask dan bawa hand sanitizer. Kalau boleh, bawa hand sanitizer sendiri. Hampir apa dia? Hand sanitizer. Mana? English is Harvard, Hand sanitizer. Okey, jangan lupa bawa hand sanitizer. Pastikan ikut langkah-langkah yang telah pun ditetapkan. Kalau tak, mungkin kena saman seorang 10,000. Kita jaga kita,
jaga keselamatan anda dan juga keluarga anda. Dan bila dah berpeluang masuk ke stadium, jangan lupa bagi sokongan untuk tim kita. Setelah setahun, saya boleh kata, Setahun lebih yang player-player dan juga tim Penang FC main tanpa penyokong. Jadi saya pasti sangat-sangat player akan mengharapkan sesuatu daripada penyokong. Dan siapa yang ada banner ke, bolehlah bawa, ataupun yang ada apa-apa ucapan, contoh nak bawa kad ke, nak tunjuk dekat player, boleh bawa dan bagi sokongan kepada pemain-pemain kita. Dan make sure nak beli tiket, seorang hanya boleh beli 2 tiket sahaja. Dan satu lagi, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yadah Perantau Penang yang sekali lagi menaja video analisis DPP untuk episod kali ini. Terima kasih. Satu benda yang buatkan saya begitu terharu, kumpulan Yadah Perantau Penang ini sanggup menaja kita. Dah 2 episod dah. Ya, betul. Terima kasih saya ucapkan. Dan kepada penyokong-penyokong ataupun penonton yang sedang tengok video ni, jangan lupa tinggalkan komen apa pandangan anda semua terhadap perlawanan malam tadi di antara Penang FC dan juga Melaka United. Kalau ada apa-apa pendapat tentang gameplay kedua-dua pasukan, ataupun nak bagi kredit kepada player sekian-sekian, kepada player yang baru buat debut untuk game malam tadi, komen saja, jangan risau. InsyaAllah kami akan reply satu persatu. Tapi kalau sekali komen banyak-banyak, mungkin makan masa sikit untuk kami nak reply. Dan jangan lupa like video ni, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng untuk notification. Ingat, segmen analisis DPP hanya eksklusif di YouTube channel DPP Studio sahaja. Di Facebook, sorry, memang takkan dapat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang seterusnya di antara perlawanan yang melibatkan Penang FC dan juga Sabah FC di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Dan kita akan jumpa lagi. Sekian sahaja daripada saya, Mirul Aiman. Dan saya Tuan Teja. Terima kasih demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.